Selamat sejahtera kawan-kawan. Terima kasih kepada Tuan Peneraja Majlis, para hakim yang bijak berkarisma, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, guru-guru dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Mahu dengar cerita saya? Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Maafkan Ayah. Maafkan ayah, Amar. Maafkan ayah. Ayah sangat menyesal kerana perbuatan ayah selama ini. Hanya kerana inginkan kemewahan, ayah sanggup mengambil jalan yang singkat. Kawan-kawan sekalian, begitulah kesudahan cerita Maafkan Ayah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Amar merupakan seorang murid yang ceria. Dia juga dari keluarga yang berada. Setiap hari dia akan dihantar oleh ayahnya ke sekolah dengan kereta mewah. Pakaian dan alat tulisnya juga semua berjenama mahal. Apa sahaja yang dihajatinya pasti akan ditunaikan oleh ayahnya. Oleh sebab itu, dia sentiasa menjadi tumpuan dalam kalangan murid-murid lain di sekolahnya. Sungguh pun begitu, Amar bukan seorang yang sombong. Malahan, dia juga tidak memilih kawan. Dia berkawan dengan semua orang. Oleh sebab itu, dia amat disenangi oleh kawan-kawannya. Salah seorang kawan rapatnya bernama Haikal. Mereka belajar di kelas yang sama. Setiap hari mereka sering menghabiskan masa bersama. Kring, kring, loceng berbunyi menandakan tamatnya waktu persekolahan. Semua murid bergegas keluar dari kelas untuk pulang ke rumah masing-masing. Amar dan Haikal berjalan beriringan keluar dari kelas mereka. Amar terus menuju ke arah bapanya yang sedang menunggu di suatu sudut di luar pagar sekolah. Haikal pula hanya berjalan kaki sahaja pulang ke rumah. Semasa Haikal ingin meneruskan perjalanannya, tiba-tiba Amar memanggilnya. "Haikal, jomlah naik kereta dengan saya," ajak Amar. Tidak mengapalah Amar, saya jalan kaki sahaja," jawab Haikal. "Lagipun rumah saya dekat sahaja dengan sekolah," sambung Haikal lagi. Namun Amar tidak mahu mendengar alasan Haikal lantas turun dari kereta. Dia terus memegang tangan Haikal dan mengajak Haikal masuk ke dalam keretanya. Haikal hanya tersipu-sipu malu. Begitulah rutin sehariannya pada hari persekolahan. Amar akan dihantar dan dijemput oleh ayahnya setiap hari tepat pada masanya. Jarang sekali ayahnya lewat. Oleh sebab itu, dia merasa amat bersyukur kerana disayangi oleh kedua ibu bapanya. Walaupun bapanya sibuk bekerja, namun tidak pernah sekalipun beliau gagal untuk datang menjemputnya. Namun seperti kata pepatah, kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Begitulah kesudahan cerita. Begitulah kehidupan Amar sekeluarga. Kawan-kawan hendak tahu apa yang terjadi kepada keluarga Amar? Mari kita dengar sambungannya. Pada suatu hari, seperti kebiasaannya apabila bunyi saja lonceng tamat persekolahan, Amar bergegas keluar dari kelas untuk pulang. Hatinya berbunga-bunga kegembiraan. Pada hari ini, ayahnya sudah berjanji untuk membawanya ke suatu tempat bagi menyambut hari lahirnya. Sambil berjalan, Amar teringatkan perbualan dia dengan ayahnya 2 hari lepas. "Amar, hari lahir Amar tahun ni, ayah ada kejutan istimewa untuk Amar," kata Encik Zaki kepada Amar. "Wah, hadiah istimewa, seronoknya. Tak sabar Amar nak tunggu," ucap Amar kegembiraan. "Terima kasih ayah, sayang ayah," ucap Amar lagi sambil mencium ayahnya dengan mesra. Ibunya yang hanya melihat perbualan 2 beranak itu hanya tersenyum manis. Amar sememangnya lebih rapat dengan ayahnya berbanding ibunya. Masa terus berlalu. Amar melihat jam yang dipakainya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 petang. Namun kelibat ayahnya masih belum kelihatan. Di mana ayah ni? Sampai sekarang pun tak sampai-sampai lagi, rungut Amar. Amar terus menunggu dengan sabar. Mungkin ayah ada mesyuarat atau jalan sesak agaknya, fikir Amar lagi. Selang beberapa minit, sebuah kenderaan berhenti di hadapan Amar. Maka keluarlah pemilik kenderaan tersebut. Cikgu, sapa Amar apabila melihat kelibut guru kelasnya. "Amar, mari saya hantarkan kamu pulang. Hari ini ayah kamu tidak dapat ambil kamu," jelas guru kelasnya panjang lebar. "Tapi kenapa cikgu?" tanya Amar keheranan. "Tak apa, nanti sampai di rumah kamu akan tahu jawapannya," jawab guru kelasnya dengan nada yang agak sayu. "Baiklah, terima kasih cikgu," ucap Amar lalu masuk ke dalam kereta Toyota Vios milik guru kelasnya itu. Apabila tiba sahaja di rumah,
kelihatan di sebuah kereta pihak berkuasa yang tertulis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di hadapan rumahnya. Ahmad terus meluru ke arah ibunya. Dia melihat ibunya sedang menangis terisak-isak. Ibu, kenapa ni ibu? Mengapa ibu menangis? Soal Amar bertalu-talu. Kenapa ayah tak datang jemput Amar? Sambung Amar lagi. Melihat akan ibunya sedemikian, Amar turut menangis. Kelihatan sosok tubuh seorang lelaki yang tangannya digari. Amar terkejut melihat keadaan ayahnya sedemikian. Amar terus meluru mendapatkan ayahnya, lalu memeluk ayahnya dengan erat. Ayah, kenapa dengan ayah? Tanya Amar sambil menangis terisak-isak. Lepaskan ayah saya, cik, pinta Amar. Ibunya yang hanya mampu melihat dalam kesedihan. Maafkan ayah, Amar. Maafkan ayah. Ayah sangat menyesal, rintik Encik Zaki dalam kesedihan. Beliau amat menyesal dengan perbuatannya selama ini. Hanya kerana inginkan kemewahan, beliau sanggup mengambil jalan yang singkat. Akhirnya ayah Amar telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia selepas dipercayai terlibat dalam kes rasuah dan pecah amanah. Begitulah seperti kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Sejak kejadian itu, kehidupan Amar sekeluarga berubah. Amar yang dahulunya seorang murid ceria, kini lebih suka menyendiri. Begitulah kesudahan cerita Maafkan Ayah. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita janganlah terus bersikap tamak kerana akhirnya akan merugikan diri sendiri. Sekian, terima kasih.